Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wahid lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba. Alhamdulillah yang dihormati para asatizatul kiram, jika ada babuna fillah, muslimin dan muslimat, para pelajar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ni kita dapat sama-sama berkumpul untuk sama-sama kita membicarakan muqaddimah dan tamhid berkenaan dengan hadis dan mustalah hadis. InsyaAllah pada malam ni kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Tanzil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Jadi seperti mana yang semua maklum, insyaAllah pada malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan madah hadis dan mustalah, yang mana seperti mana yang kita semua maklum, hadis dan mustalah juga dikategorikan sebagai salah satu madah yang agak sukar untuk dihadamkan dalam diri setiap pelajar STAM, yang mana ataupun kita boleh katakan dengan bahasa mudah, ianya adalah di antara subjek killer, yang mana ianya subjek yang agak payah kerana tajuknya yang banyak dan juga mustalahnya penuh dengan ta'rif-ta'rif yang mungkin pada awalnya peringkat mubtadi'nya agak sukar untuk difahami dan agak sukar untuk dihafal kerana perkataan-perkataannya yang mungkin agak tinggi. Namun ketahuilah ya para pelajar sekalian, hadis dan mustalah adalah subjek yang sangat santai. Bahkan ianya merupakan satu subjek yang sekurang-kurangnya ianya dapat menyebabkan hati kita seolah-olah dipujuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar hadis dengan makna kita mempelajari kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila kita ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah akan menyebabkan menjadi cetusan hebat untuk kita menjadi orang yang hebat. Jadi hari ini saya tak berniat untuk ajar lagi, maksudnya saya tak masuk kitab lagi. Saya sekadar nak pecahkan ruyung yang masih lagi berada di minda kita untuk kita ambil maklum betapa mudahnya hadis dan mustalah. Ya, hadis dan mustalah. Jadi kita ambil maklum seperti mana yang kita telah bentangkan ataupun diterangkan oleh ahli jawatan kuasa sahabat STAM pada pertemuan yang lepas. Kita ambil maklum yang hadis dan mustalah adalah madah yang dibahagikan kepada dua ujian, yang mana kertas satu diuji dengan imtihanul syafawi, yakni ujian lisan lah, yang mencakupi 12 hadis. Dan saya maklumkan siap-siap, hadis dalam STAM walaupun pada zahirnya kita nampak banyaknya pada bilangan, namun bila kita kembali semula kepada SPM dan SMP, pendek lagi hadis-hadis dalam STAM sebenarnya. Pendek-pendek sahaja. Tapi mestilah dilihat satu persatu hadis-hadis tersebut, maka kita akan dapati
Hadis-hadisnya pendek sahaja. Taklah panjang sepanjang dalam SPM dan dalam SMA. Yang kedua, kita diuji dengan imtihanul tahriri. Saya yakin ramai yang ketakutan, ramai yang rasa gemetar apabila kita bukan sahaja diuji dengan mukhtasarus syarah, tentang ringkasan syarah, tetapi kita juga diuji dengan kemahiran balaghahnya. Kita diuji dengan kemahiran nahwunya. Kita diuji dengan tafsir yang ada di dalam hadis. Jangan ingat tafsir tak ada. Kerana dia akan tanya tentang muwafaqah. Apakah kaitan ayat ini dengan hadis yang kita belajar? Ada perbahasan tersebut. Apa-apa pun itu semua hanyalah saya boleh kata hasutan syaitan saja semua tu kalau kata banyak. Sebenarnya tidak. Mereka hanya ambil sekurang-kurang maklumat sahaja. Sekurang-kurang maklumat sahaja. Jadi ianya tidak sukar, tetapi perlu kepada kegigihan yang sungguh dahsyat. Perlu kepada kegigihan. Pada saya, apa-apa pun dalam STAM, ianya mengajak kita untuk menjauhkan diri kita daripada membuat maksiat. Sebab tak ada masa nak buat maksiat. Duk sibuk belajar. Ni sampai peringkat macam tu. Ya. Baik. Jadi kita teruskan. Baik. Ashkalul imtihan. Bentuk-bentuk ujian. Yang pertama kita diuji dengan imtihanul hifzi, yakni berkenaan dengan ujian menghafal. Ni tak ada pun. Ni sebenarnya ujian menghafal ni saya saja letak, yakni dia berkenaan dengan bagaimana kita menghafal hadis tersebut. Bagaimana kita menghafal hadis tersebut. Dan antara soalan yang sering saya dapat dan saya tanyakan kepada orang-orang yang terdahulu, hadis ni perlu hafal sebiji-sebiji ke syarahnya? Boleh ke buat ayat sendiri? Jawapannya, sememangnya dan dibenarkan untuk kita buat ayat sendiri. Boleh buat ayat sendiri. Namun, mestilah mematuhi syarat-syarat yang tertentu. Iaitu kalau nak buat ayat sendiri, mestilah memahami hadis tersebut. Contohnya, yaghmuruni wa yasturuni wa yalbisuni biha. Itu apa yang sesuai dengannya. Iaitu yataghammadani Allahu. Contoh misalan. Jadi, ada 3 di situ seertinya. Tapi kita boleh jawab salah satu pun dah memadai sebenarnya. Dalam hadis yang pertama, ayul Islam khair, berkenaan dengan man rajulun sa'ala Rasulullah. Siapakah lelaki yang datang jumpa Rasulullah yang menanyakan tentang soalan ayul Islam khair? Mana satu dalam Islam tu yang baik? Maka jawapannya sama ada Abu Dzar, dan ada pendapat lain mengatakan yang memaklumkan itu adalah Hani bin Yazid walidun Shuraih. Ada yang kata macam tu. Jadi qil semua tu perlu ambil maklum. Bukan jangan perlu hafal juga, takut soalan tanya. Tapi apa-apa pun sekurang-kurangnya hafal 1. Kalau ada 2, hafal sekurang-kurangnya 1. Kalau ada 3, hafal sekurang-kurangnya 2. Kalau ma yurshidu ilayil hadis, hafal 3. Baik. Jadi itu gambaran asal, tasawurnya. Baik. Seterusnya, imtihanul syafawi. Imtihanul syafawi ini kita akan diuji bukan sahaja hafalan kita, tapi kita akan diuji dengan fasahah kita. Yakni kelancaran, sebutan kita, bagaimana kita membacakan hadis tersebut. Contoh, hadis itu mempunyai tanda soal. Selepas kita melafazkan satu ayat, yang selepasnya ada tanda soal. Tak bolehlah kita baca seolah-olah ayat itu hanya ayat penyata. Mestilah kita membacanya dengan menadakan ia seumpama bertanyakan soalan. Seumpama ayul Islam ya khair, mana satu dalam Islam tu baik. Nampak? Bermain dengan taqallub itu sangat penting. Ia akan memberikan markah. Dia memberikan markah. Dan di antara satu lagi perkara yang sangat ditekankan oleh guru kami, Al-Fadhil Ustaz Khairul Zaharuddin bin Margilan hafizahullah ta'ala matahu bisihatin wa afiyah, beliau menyebutkan ketika mana selesai membaca hadis, di akhirnya bacalah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ataupun membaca kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setelah kita membaca Al-Quran, kita akan membaca Sadaqallahul Azim sebagai kita mengisbatkan yakin di dalam hati bahawa benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung menelusuri kalamnya di dalam Al-Quran. Maka keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kalamnya, sabdanya, maka diungkapkan dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun boleh juga, kerana mungkin matan hadis yang kita baca mempunyai kesilapan. Bukan Nabi yang silap, tapi mungkin kita yang silap dalam membaca hadis. Maka kita bacalah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah tiap-tiap daripada kita menjaga adab, kerana adab itulah yang akan memberikan keberkatan dalam menuntut ilmu. Baik itu dalam Imtihanul Syafawi. Walaupun ianya tidak ditekankan, namun seperti mana yang ditekankan oleh guru-guru kita, ditekankan oleh para alim ulama, dijaga perkara-perkara tersebut. Seterusnya, kita akan diuji dengan ujian yang terakhir, yakni disebut dengan Imtihanul Tahriri, yang mana soalan yang akan keluar adalah 6 hadis. Bayangkan daripada 22 hadis, pihak LPM hanya akan mengeluarkan 6 hadis sahaja. Bermakna 22 tolak 6. Berapa? Berapa yang ni? Tapi tahun lepas, 2020, 2 tahun lepas, 2020, hadis yang keluar 6. Tahun 2021, hadis yang keluar juga 6. Dan ke-6 tajuk ini, maknanya dah 12 tajuk. 12 tajuk ni semua tajuk yang berbeza. Maknanya hadis pertama, hadis kedua, dia tidak berlaku pengulangan soalan. Dia tak macam balaghah. Balaghah soalan berulang. Maknanya 2020 keluar, 2021 keluar semula. Tapi hadis tidak macam tu. Tapi pesanan saya pesan siap-siap dalam stam, tidak sesuai untuk kita, apa istilah tu, soalan spot. Tolonglah hafal, tolonglah hadamkan semua siap-siap. Dalam stam tidak ada istilah spot. Bahkan di waktu ketika mana kami mengambil exam stam tahun ni lah, tak ada spot-spot. Spot itu akan menyebabkan satu keyakinan yang melampau, overconfidentnya, dan bila tak keluar, maka leburlah otak di dalam Dewan Peperiksaan. Jadi minta sangat-sangat jangan hafal. Dan nanti saya akan kongsikan satu tips. Sejujurnya kitab hadis dan juga kitab mustalah hadis, sebelum exam, saya dapat khatamkan 3 kali. Ya. Baik mustalah hadis, baik hadis. Hadis yang 22 tu, baik hadis yang ada 22, baik mustalah hadis. Saya dapat khatamkan 3 kali. Alhamdulillah, Allah izinkan. Bukanlah bermakna sebelum exam 3 kali, tidak. Maknanya saya dah pernah khatam sekali. Lepas tu saya khatamkan kali kedua pada pertengahan tahun, lebih kurang macam tu, tak dah dekat akhir juga. Sebelum esok nak exam, saya dapat khatamkan sekali lagi. Bermakna saya dapat khatamkan 3 kali lah, mustalah hadis dan hadis. Jadi benda ni macam mana kita boleh khatamkan, walaupun pada pusingan yang pertama masanya mengambil masa yang panjang, namun pusingan yang kedua dan ketiga dapat ambil masa yang pendek sahaja. Bagaimana perkara tersebut dapat dilaksanakan, insya-Allah akhir nanti saya akan maklumkan. Kena tunggu. Baik, kita teruskan. Baik, inilah hadis-hadis muqarrar yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Betul ke saya sebutnya? Harap-harap betul lah. Kalau salah tolong betulkan. Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM, yang mana ditetapkan 22 hadis. Baik. Maaf. Jadi hadis yang pertama, ayul Islam ya khair, kemudian hurmatul muslim, wujubu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yudkhila ahadan hamaluhul jannata, sifatul jannah wa na'imuha, husnu khuluqihi,
fadlu tilawatil Quran wa ta'ahiduhu, dan seterusnya sampailah ahabbul kalami ila rahman. Jadi ada 22 hadis. Hadis-hadis yang panjang, nanti saya ajarkan satu tips yang saya buat, insyaAllah ianya sekurang-kurangnya dapat membantu. Saya tidak paksa untuk ikuti tips saya, tapi ia kita katakan mudah-mudahan ia dapat membantu walaupun sedikit sahaja, insyaAllah. Jadi itu hadis muqarrar dalam STAM bermula tahun 2020. Tapi patutnya kita bersyukur, walaupun 6 hadis yang keluar semuanya wajib dijawab, tapi pada saya sebelum silibus yang baru, bilangan hadis sebelum tahun 2020 itu seingat saya 30 lebih, lebih banyak. Tapi ada pilihan jawapan lah, maknanya kita boleh pilih soalan yang kita nak jawab. Tapi mula 2020 dia bagi 22 hadis yang dia dah kurangkan pada tahun sebelumnya berbanding tahun sebelumnya, dan dia terhadkan jawapan, yakni dengan makna semua kena jawab. Semua kena jawab. Jadi memang akan ada, kita katakan sebagai, yalah, ada kelebihannya, ada cabarannya, namun perkara tersebut mestilah dilalui dengan baik. Terus ni baik, hadis yang perlu dihafal. Hadis yang perlu dihafal ada 12. Kita tengok sama-sama. Yang pertama, ayul Islam yang khair. Mana satu dalam Islam yang baik. Ini kena hafal. Hadis pendek saja. Yang kedua, wujubu ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perlu dihafal. Seterusnya, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata husnu khuluqihi. Kemudian ar-ridha billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian mura'atu syu'urul ghair, sa'atu rahmatullahu ta'ala, ar-rahmatu bisibyan, apa tu? Hubbul insanul mal, min wisaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pusing pula dia. Thawabu man shama yauman fi sabilillahi ahabbul kalami ila rahman. Hanya ada 12 hadis sahaja yang perlu dihafal. Jadi bagaimana kita nak betul-betul mangkul dengan hadis-hadis ini? Mangkul ni bahasa orang Perak. Saya bukan orang Perak, tapi abang ipar saya orang Perak. Jadi saya minat dengan bahasa orang Perak ni. Harap orang yang dalam pengajian malam ni yang mana orang Perak, berbanggalah kalian menjadi orang yang menjadi orang Perak. Kita boleh kata bangsa Perak lah. Baik. Jadi teknik untuk menghafalnya mudah sahaja. Ulang. Dah hafal sekali, ulang berkali-kali. Kamu dah hafal sekali, pastikan kamu ulang kali kedua. Kamu dah ulang kali kedua, pastikan ada yang kali ketiga. Ada kali yang ketiga, pastikan ada yang kali keempat, dan berkali-kali kali. Kalau saya bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazim bin Haznan, ingat saya namanya. Allah Muhammad, saya tak ingat. Ustaz Muhammad Hazim yang pemimpin daurah kitab. Saya bertanyakan kepada beliau berkenaan dengan bagaimana ulama-ulama dahulu hebat dalam menghafal matan kitab, matan Safinatun Najah, Fathul Qaribnya, Hasyiah Baljurinya, matan Abi Syuja'nya, Minhajul Talibinnya, Kanzur Raghibinnya, bagaimana mereka boleh hafal. Jadi beliau menyebutkan ulama tersebut menghafal dengan kaedah yang pada kita ia melecehkan, namun itu yang dipakai oleh para alim ulama, iaitu satu bait mereka akan hafal dalam masa 1 hari dan diulang sebanyak 300 kali. Jadi kira-kiranya berapa lama akan mengambil masa? Jawapannya memang sangat lama. Namun yang ditekankan oleh para alim ulama adalah bagaimana kita nak lekatkan ayat tersebut di dalam minda kita. Sebab itu bila kita dengar lagu, kita selalu ulang lagu tersebut, dan lagu itu secara tidak langsung akan melekat di hati kita, melekat di
fikiran kita, menyebabkan kita akan terikut-ikut untuk menyanyi, untuk melakukannya, untuk menyanyikannya. Jadi seumpama itulah hadis-hadis dalam stam, dan begitu juga dengan Quran, dan begitu juga dengan madah-madah yang lain, perlu kepada pengulangan, perlu kepada ulangan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan lan tanalal ilma illa bisittatin taka'un wa harsun wa ijtihadun wa bulughati wa suhbatil ustazi wa tuluz zaman. Yang saya tekankan adalah wa tuluz zaman, yakni mengambil masa yang lama. Bagaimana mungkin nak jadi ulama belajar 4 tahun tak lepas lah. Sekurang-kurangnya nak jadi ulama mesti lebih 10 tahun. Ya Allah, letihnya memang letih kerana nak menjadi orang yang hebat. Begitu juga dengan subjek dalam STAM. Mungkin kita tak boleh nak kita katakan nak ambil dalam masa 10 tahun, namun sekurang-kurangnya kita dapat ulangnya sebanyak 10 kali. Kerana itulah yang terbaik sebenarnya. Penting untuk kita ambil maklum. Dan yang kedua tips saya yang kedua untuk dalam hadis ini, tak lain dan tidak bukan seperti mana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, wa suhbatil ustazi. Berdampinglah dengan gurumu, berdampinglah dengan gurumu, berdampinglah dengan gurumu. Saya ulang 3 kali dengan makna taukid. Saya takkidkan perkara tersebut kerana sangat penting untuk berkomunikasi dengan guru. Tak faham terus tanya. Jangan sampai guru tu yang tanya kita, kamu faham ke? Kamu duk jawab faham. Tak faham. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, pastikan lisanun sahul, menjadikan lisan kamu itu lisan yang sering bertanya, sering bertanya. Kerana bila kamu diam, ianya tidak akan membantu. Ia tidak akan membantu. Ya betul, diam itu adalah penutup kejahilan, namun perlu faham mesti dah bertempat. Baik. Itu tipsnya, 2 tips. Yang pertama, hafal banyak kali. Yang kedua, bersuhbah dengan guru. Yakni, minta guru tasbihkan, minta guru betulkan dan sebagainya. Nanti insyaAllah. Baik, saya nak tengok sekejap ada yang berikan soalan. Boleh tak besarkan gambar? Maaf. Mau bertanya memang. 12 hadis sahaja yang perlu dihafal. Hanya 12 hadis. Jadi mudahlah. Lagi 10 hadis tu tak perlu dihafal. Tapi perlu difahamkan. Baik. Seterusnya. Lagi satu. Mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang kita belajar bagaimana kita nak memahami hadis tersebut. Jadi, suka untuk saya ceritakan beberapa perkara berkenaan dengan ilmu mustalah hadis, yang mana ada yang mengatakan ilmu mustalah hadis ini adalah ilmu yang sengaja diada-adakan. Bila sebut je hadis, orang duk kata Wahabi. Bila disebut saja hadis, orang duk kata ini bid'ah, ini duk kata orang lain tak betul. Ni saya nak betulkan pemikiran ni. Takut ada dalam kalangan kita. Orang yang belajar hadis jangan dikata Wahabi. Orang yang belajar hadis jangan dikata sesat. Tu kena faham. Bukan saya menyokong Wahabi, tidak. Saya benci Wahabi. Namun kita kena faham. Bukanlah dengan makna semua orang yang belajar hadis, ni semua Wahabi. Payahlah macam tu. Payah. Jadi ilmu mustalah hadis ini kita belajar, dan ulama mendatangkan ilmu mustalah hadis kerana berlandaskan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi ilmu mustalah hadis ini di saat para sahabat ataupun para tabi'in mendatangkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW kepada periwayatan, maka
Apakah semuanya boleh kita terima? Jawapannya sudah pasti tidak. Mestilah, seperti mana berlandaskan kepada ayat Al-Quran ini, ulama-ulama hadis, mereka menapiskan ataupun mereka tapis setiap satu persatu apakah benar itu kalam daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita katakan kita katakan hadis palsu ataupun sebagainya. Macam tu. Dan saya pernah tanyakan kepada guru kami, Al-Fadilah Ustazah Hajah Fatimah binti Muhammad Yin, saya tanya, Ustazah, misalan ada 12 perawi di dalam satu hadis. Dan satu perawinya itu adalah diragui hafalannya ataupun mempunyai cacat pada salah satu ilmunya ataupun kecacatan salah satu pada kemahirannya. Apakah hadis tersebut akan jatuh kepada martabat yang tidak seumpama mutawatir? Maka ustazah saya menyebutkan dia akan jatuh. Nampak? Maka saya pun terfikir, mengapa terlampau drastik ustazah? Maka ustazah menyebutkan bahawa tak lain dan tidak bukan, hadis adalah merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran. Maka dengan sebab itu, ulama-ulama bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat mengambil berat berkenaan dengan ilmu ini. Ini sangat penting untuk kita tahu. Baik, seterusnya, mengapa kita nak kena kaji berkenaan dengan perihal perawi? Mengapa kita perlu kaji, perlu tahu tentang perawi? Ini disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, yang mana Imam Muslim mendatangkan kalam Al-Imam Ibnu Sirin. Al-Imam Ibnu Sirin menyebutkan sammu rijalakum, namakan tokoh-tokoh kalian. Yang mana mudah-mudahan dengan menamakan nama-nama tokoh tersebut, maka akan ada yang diterima hadisnya dan akan ada yang akan ditolak. Ini menunjukkan bahawa ilmu jarah wal ta'dil itu ada. Ilmu jarah wal ta'dil yang kita akan belajar, yang ada dalam sukatan ini, yang mana kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan dengan kedudukan perawi. Sama dengan yadullu alal mubalaghah fil talyin, mubalaghah fil kizb, maknanya menunjukkan kepada melampaunya pada dustanya dan sebagainya, dan banyak lagi. Bagaimana kita nak pastikan hadis ini hadis hasan lizati, hadis sahih li ghairi dan sebagainya. Itu semua kita akan belajar dalam stam. Jadi tak ke best tu. Best lah orang duk kata okay, ni apa ni hadis aziz. Apa hadis aziz tu? Kan? Jadi kita pun tak faham. Tapi alhamdulillah dalam stam kita dapat belajar. Jadi ini satu anugerah yang Allah berikan. Baik, saya sambung balik. Jadi setelah daripada adanya ilmu jarah wal ta'dil, kemudian ada ilmu-ilmu yang lain dalam hadis, ilmu ilalnya, ilmu kita tahu syaznya dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh Maulana tutur guru kita berkenaan ilmu hadis. Maka pada saya rujuk kitab Imam Mahmud Talhan, beliau menyebutkan pada ditajri pada peringkat awal. Baik, maka setelah ilmu-ilmu ini matang, maknanya setelah ilmu-ilmu ini dikuasai dengan betul, dikuasai dengan baik, dan istilah-istilahnya kemas, serta dapat berdiri sendiri pada abad keempat Hijrah, maka ulama telah menyusun ilmu mustalah al-hadis secara berasingan. Maka siapakah ulama pertama yang menuliskan ilmu mustalah hadis? Tak lain dan tidak bukan Muhammad Al-Hasan Ar-Ramahur Muzi. Ada dalam kitab mustalah hadis, insya-Allah nanti kita belajar. Muhammad Al-Hasan Al-Ramahur Muzi yang meninggal pada tahun 306 Hijrah, 60 Hijrah, 360 Hijrah, dengan kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Al-Rawi wal Al-Wa'i. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah kitab hadis, ini kitab mustalah hadis
yang pertama dikarang. Setelah beberapa lama ilmu-ilmu ini menunggu tingkat kematangannya, menunggu istilah-istilah yang menjadi kemas, maka akhirnya pada keempat hijrah, ianya dapat berdiri dengan sendiri dan ditulis oleh Muhammad Al-Hasan Ar-Ramahur Musi. Itu serba sedikit berkenaan dengan sejarah ilmu hadis. Kita ambil maklum juga, kita akan belajar tentang hadis khabar ahad, hadis mutawatir, kita akan belajar tentang hadis sahih. Selama ni tahu sahih, rupanya ada sahih di zati, sahih di ghairi, hasan di zati, hasan di ghairi. Kemudian kita akan belajar dalam perbahasan tentang hadis dhaif, ada mursalnya, muqatta'nya, mu'addal dan sebagainya, dan banyak lagi. Memang banyak, tapi sebab tu saya kata banyak kena ulangkan. Mustalah hadis saya cadangkan, habiskan siap-siap hafal. Habiskan siap-siap menghafal mustalah hadis, kerana ianya tak sukar. Walaupun perkataannya agak sukar, namun bila dapat difahami, diulang-ulangkan, insya-Allah ianya akan menjadi mudah. Kemudian kita akan belajar berkenaan dengan jarh wa ta'dil yang saya dah sebutkan. Dan bab yang terakhir kita akan belajar berkenaan dengan Al-Imam Kutubus Sittah. Imam yang menulis penulis kepada 6 kitab hadis. Sunan Abi Dawudnya, Sunan Tirmizinya, mengarang kepada Sahih Muslimnya, Sahih Bukharinya, Sunan Ibnu Majahnya, Sunan Nisa'inya, dan banyak 6 orang saja. Jadi ini kita akan belajar. Baik, kita akan belajar daripada sudut kelebihan mereka, nama mereka, tahun lahir, tahun meninggal, serba ringkas berkenaan dengan nama kitab, serba ringkas berkenaan dengan kitab tersebut. Bermakna Sahih Bukhari ada 7,000 hadis. Ini menunjukkan Imam Bukhari adalah imam yang sangat tegas dalam perbahasan hadis ni lah, sangat-sangatlah tegas. Namun perlu difahami, di dalam kitab yang lain Al-Imam Bukhari meletakkan satu lagi kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad adalah himpunan hadis yang mana ianya meliputi hadis-hadis berkenaan dengan adab-adab. Dan disebutkan hadis Adabul Mufrad adalah hadis yang dhaif semuanya. Rata-ratanya semuanya dhaif. Persoalannya mengapa Imam Bukhari meletakkan hadis dhaif dan dikumpulkan, dan kitab Adabul Mufrad itu tersebar di seluruh dunia sekarang ini. Baik. Ini seperti mana disebutkan oleh Tuan Guru Muhammad Hazri bin Hashim bin Yunus bin Hasan bin Daud bin Abdullah bin Idris Al-Bindani, hafizahullah ta'ala matahum bisihatin wa afiyah. Beliau menyebutkan bahawa ini menunjukkan disiplin para alim ulama hadis. Hadis dhaif bukanlah bermakna kita tak boleh beramal langsung. Hadis dhaif boleh diamalkan selagi mana ianya tidak berkait dengan hukum hakam. Dan ataupun disebutkan oleh Al-Habib Bahar bin Smith, ianya mestilah mencakupi dari sudut fadailul a'mal, daripada sudut fadilat amal sahaja. Itu boleh, kelebihan-kelebihan daripada sudut amalan. Maka sebab itulah kita ada Mufrad ditulis. Sebab itu kalau kalian dengar ada yang mencemuh, ini saya buat selingan supaya kita ambil maklum. Ada yang menyebutkan kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang tidak boleh diajar, tidak sesuai dijadikan kitab ta'lim. Maka katakan kepada mereka, sedarlah wahai saudaraku, mengkhianati ulama itu sangatlah berdosa. Ya, itu merupakan satu pengkhianatan sebenarnya kalau kita lakukan sedemikian. Apatah lagi kalau kita sengaja membaiki kitab Adabul Mufrad sedangkan ia tidak perlu diperbaiki. Ini juga sebagai salah satu pengkhianatan kepada Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini kita kena ambil maklum. Jadi sebab itu apa-apa pun mesti rujuk kepada para alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Saya tak ingat, maaf. Jadi kalau tak tahu tentang sesuatu maka tanyakan kepada ahli.
Bila kita tak faham tentang sesuatu, maka tanyakan kepada ahlinya. Baik. Jadi, tak faham mustalah hadis, ajukan soalan kepada guru-guru kalian. InsyaAllah, ya, kita InsyaAllah ada rezeki boleh jawab juga. Baik. Kita teruskan lagi. Baik, ini tekniknya. Ini tekniknya. Yang saya akan ajarkan, yakni ada dua. Quwwatuz zakirah. Yakni dengan makna menguatkan ingatan. Bagaimana kita nak kuatkan ingatan kita bila kita mempelajari subjek madah, subjek madah dulu apa? Bila kita belajar berkenaan dengan madah, hadis dan mustalah. Baik, yang pertama taqniyatu tasawwuriyah. Jadi teknik yang pertama adalah teknik untuk kita menggambarkan. Itu hadisnya, kita lihat sama-sama. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khair faqala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya bahawa adalah telah datang lelaki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan soalan kepada Rasulullah, mana satu dalam Islam itu yang baik. Maka berkata Rasulullah, memberi makan dan memberikan salam kepada orang yang kita kenali dan juga kepada orang yang tidak kita kenali. Baik. Teknik yang pertama, bila kita syarat untuk faham teknik yang pertama ni, mesti kita dah habis belajar hadis tersebut. Mesti dah habis belajar. Kalau tak habis lagi belajar, teknik ni tak sesuai lagi untuk dibuat. Pastikan dah habis belajar, kita dah faham satu perkataan tu. Harfan biharfin. Satu-satu telah difahami. Baik, macam ni. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca saja anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita dah mahir dengan perkara tersebut, kita dah boleh gambarkan dah. Oh, yang bertanya Rasulullah ini adalah Abu Dzar. Yang bertanya kepada Rasulullah SAW ini adalah Hani bin Yazid walidun Syuraih. Baik. Saya cakap sungguh ni, tak ada nota ni depan saya ni. Tak ada nota ni. Ni kitab Melayu. Mutalahan ni. Tak ada pun. Tapi bagaimana kita boleh tahu? Kerana kita boleh gambarkan. Macam mana kita nak dapat gambarkan? Pastikan kita benar-benar mangkul. Yakni kita benar-benar mahir dengan hadis tersebut. Mesti hafal sungguh-sungguh. Faham sungguh-sungguh. Baru kita boleh jawab. Ayul Islam khair. Apa tu? Ayu khisalil Islam. Nampak? Secara tidak langsung ma'anil kalimat pun kita boleh hafal. Faqala tut'imut ta'ama. Nanti kita boleh teringat kenapa Rasulullah SAW gunakan kalimah ini, mengapa Rasulullah gunakan kalimah itu, mengapa masdarnya, ininya. Perbahasan nahwu pun kita boleh gambarkan secara langsung sebab kita dah menggambarkan. Ini juga yang ditekankan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syukri yang belajar di Mesir bidang dirasat Islamiah tu. Ustaz Syukri yang boleh tengok dalam internet bagaimana kepetahan beliau dalam berkata-kata fil lughatil arabiyyah. Itu beliau yang ajarkan juga kepada saya. Waktu ketika mana saya rasa down dalam hadis, beliau maklumkan buat cara. Kemudian wa taqra'u salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan tak akan nak kata membaca. Tak akan nak kata membaca, mestilah dan memberilah kamu salam kepada orang yang kamu kenali dan orang yang tidak kamu kenali. Persoalannya kenapa Rasulullah gunakan wa taqra'u? Kat sini bukan kita nak betulkan Rasulullah salah guna istilah ni. Bukan salah. Kita yang tidak mahir dengan bahasa. Jadi sebab itu kita kena fikir wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Rasulullah tak guna perkataan yusallimu ke yaslimu dan sebagainya kerana wa taqra'u itu umum. Bagi salam tu kiranya juga membacalah. Kalau kamu membacalah. Kalau kamu bercakap, itu kira membacalah. Nampak? Masya Allah, tabarakallah. Ini kesenian, kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai jawami'al kalim.
Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dapat lihat macam tu secara langsung, kita boleh, wow, Masya Allah, tabarakallah, kita boleh gambarkan bagaimana hadis-hadis yang mendatang. Begitu juga hadis wujub taati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya. Syaratnya mesti kita faham dahulu. Baik, selesai. Kemudian teknik yang kedua, mestilah kita fahami dari sudut bentuk soal jawab. Sebab kalau tengok buku teks Fathul Mubdi, Syarah kepada Mukhtasar Az-Zabidi, itu juga dibuat dalam bentuk soal jawab. Tengok balik buku teks, dibuat dalam bentuk soal jawab. Jadi sangat penting untuk kita tahu tentang bentuk soal jawab, sebab dalam peperiksaan nanti soalan kebat itu wajib keluar. Ya Allah, macam mana soalan dalam stam ni ada pula kebat-kebat, rasa susah. Tidak susah sebenarnya. Syaratnya mesti faham. Itu sahaja. Memang kena faham. Maknanya, walaupun kita baca buku teks tu seolah-olah tak ada hujung pangkalnya, macam baca atas, bawah pun tak berakhir. Sebenarnya berakhir, cuma emosi kita lah ketika itu, seolah-olah kita tak dapat nak jumpa mana satu poinnya. Jadi, kalau kita pada batch yang pertama mungkin agak sukar, dan memang sukar pada ketika itu, tapi sekalian adalah generasi yang ketiga, kalian patut bersyukur sebab buku-buku nota pun dah banyak, bimbingan pun dah banyak. Jadi kalian patut bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Dan generasi ketiga ini saya yakin insya-Allah mumtaz ni dalam tangan. Jadi penting untuk kita ambil maklum tentang perkara tersebut. Jadi bila kita mahir dengan menjawab soalan ataupun kita rujuk dalam nota-nota daripada guru-guru kita, oh ni soalannya, ni jawapan, ini soalan, ini jawapan, ini soalan, ini jawapan. Jadi kita dah boleh menggambarkan. Sebab itu jadi seronok benda itu. Jadi seronok. Saya pun menghatamkan 3 kali itu pun bukan pakai buku teks. Kalau pakai buku teks memang tak lepas. Tapi saya pakai buku nota. Saya pakai buku nota. Bila pakai buku nota, saya rasa macam dia mudah. Kita boleh tahu yang ni, kita boleh tahu yang ni. Kita boleh tahu soalan nak tanya apa yang akan datang. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita tahu. Siapa boleh bayang tiba-tiba soalan dalam buku teks itu maknanya kalimat. Tiba-tiba soalan tanya, man rajulun fil hadis. Siapa lelaki dalam hadis ini yang bertanya kepada Rasulullah? Udah kita pun dah, Allah, siapa pula ni? Padahal makna kalimat itulah. Contoh soalan tanya, apa makna abirul sabil ataupun ka'annaka gharib dalam soalan hadis az-zuhud fid dunya. Jadi jawapannya ada pada makna kalimat. Itu saja. Nampak? Jadi sebab itu pentingnya teknik kita memahami dalam bentuk soal dan jawab. Baik, selesai. Malam ni saya bagi gambaran dulu. Pertemuan akan datang, baru saya akan buka kitab, insyaAllah. Baik, itu teknik yang kedua. Dan teknik yang akhir sekali, saya terlupa pula, tadi baru sebut. Sayyidina Muhammad. Saya lupa sungguh ni. Sayyidina Muhammad. Kita kena faham Allah, saya memang terlupa sungguh. Tak apa, nanti saya cuba ingatkan balik. Baik. Memang sungguh saya lupa. Baik, khalas. Selesai untuk malam ni. Jadi, selepas ni, kalian dah ada bekal untuk hadis. Di sekolah kalian, saya yakin, semua dah mula belajar. Saya rasa hadis pertama dengan hadis wujub taati Nabi, hadis pertama, hadis kedua dan sampai hadis yang ke-5 mengikut sukatan silibus, saya rasa kalian dah habis dah belajar. Tapi tak apa, nanti saya akan buat satu senarai untuk saya nak tahu kalian dah belajar sampai mana, supaya nanti senang. Saya rasa saya nak ajar yang kalian belum belajar sahaja. Tapi kalau pihak atasan saya minta untuk saya ajar daripada awal, saya akan akur lah. Cuma takat ini saya nak tahu sejauh mana yang kalian dah belajar. Baik, disebabkan kealpaan saya terlupa untuk
untuk teknik yang ketiga tu saya minta maaf, saya tak dapat nak sampaikan. Tapi kalau saya teringat, insya-Allah saya akan typekan dan saya akan berikan kepada kalian insya-Allah. Jadi saya rasa 9.55. Jadi saya rasa cukuplah takat ni, ya, takat tu untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan silakan untuk ditanyakan insya-Allah, untuk diajukan. Silakan. Boleh tak ulang balik hadis yang perlu dihafal? Baik, saya ulang balik. Hadis yang perlu dihafal, ni, saya dah tanda ni. Ayul Islami khair, wujubu ta'atin Nabi, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata, husnu hulukihi. Kemudian ar-ridha bi ni'millahi subhanahu wa ta'ala, mura'ati syu'urul ghair, sa'atu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmatu bisibyan, hubul insanul mal, min wisaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thawaba man shama yawman fi sabilillahi, ahabbul kalami ila rahmani. Itu 12 hadis yang mesti dihafal. Ya, ada 12 hadis. Baik. Boleh dapat ke? Ya, silakan. Sama-sama. Bagus. Baru saya teringat. Terima kasih. Ya, baru saya teringat. Baik. Untuk hadis, boleh wakaf ketika mana ada koma, ada tanda titik, ada tanda titik berganda, dan boleh berhenti ketika mana tanda soal. Itu sahaja tempat yang boleh wakaf, boleh berhenti. Andai kata tempat yang sepatutnya tak boleh berhenti disebabkan ketiadaan 4 ini, namun kalian berhenti, maka akan ditolak markah. Itu bermakna kefasihan dalam membaca hadis itu masih lagi di tahap minimum. Masih di tahap minimum. Baik, terima kasih yang bertanyakan soalan. 4 tu ya, ingat, mesti ada tanda titik ataupun koma ataupun titik berganda ataupun pada ketika mana ada tanda soal. Baik. Cukup panjang tapi koma punya ayat lama lagi. Sebab itu nak tak nak memang perlu, tapi setakat ni tak ada hadis yang sampai ke peringkat tak cukup nafas. Sampai tak sempat nak bernafas, tak ada. Semuanya sempat insya-Allah. Boleh try nanti. Boleh try nanti sebab hadisnya walaupun agak panjang tapi ada tempat-tempat untuk berhenti. Baik. Tadi saya dah teringat, saya terlupa balik untuk teknik yang ketiga tu. Baru saya teringat. Terima kasih ya Allah. Baik. Dalam hadis teknik yang ketiga, untuk dapat sekurang-kurangnya lulus, makbul lah. Tapi saya doa pada Allah Ta'ala supaya kalian dijauhkan daripada sifat malas dan dianugerahkan tuntas. Itu yang saya mohon pada Allah Ta'ala, yaitu sekurang-kurangnya hafallah ma yurshidu ilaihil hadis dan mahanil kalimat. Itulah sekurang-kurangnya. Sebab ma yurshidu ilaihil hadis 6 markah, ada 6 hadis boleh dapat dalam lebih kurang Allah Sunnah Muhammad 12 lah. 12. Saya lemah sikit matematik ni. Tak apa, nanti kira sendiri ya. Jadi kiranya 6 hadis, kemudian ada 6 markah, darabkan 36 markah lah. 36 markah. Jadi kan markah percuma dah tu, walaupun per 100. Tapi kita kena ingat, kita ada bantuan daripada hadis Syafawi. Jadi Syafawi pastikan, mantapkan betul-betul.
Ya, mantapkan betul-betul. Sekurang-kurang nak lulus, mayushidu ilail hadis, hafal siap-siap. Ma'anil kalimat, hafal siap-siap. Nak dapat mumtaz, hafallah semua. Hafal semua. Tapi mayushidu ilail hadis ini boleh bina ayat sendiri. Ya, boleh bina ayat sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ujian bacaan hadis, ada tak kalau kita diuji untuk menyambung bacaan hadis? Bagus. Terima kasih atas soalan. Ya, soalan akan ditanya dengan contoh macam hadis tadilah. Alhamdulillah ibni Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan senyap, kemudian dia akan suruh kita sambung. Macam tu. Tapi jaga adab. Dan kalau kita wajib kita ulang balik. Wajib kita ulang balik. Mesti ulang balik daripada perawi itu sampailah yang akan disambung seterusnya. Itu kita kena mantapkan betul-betul. Maknanya kalau soalan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta a'id thumma wasil. Itu Mumtahim tanya, ulang dan sambung. Maka wajib untuk kita ulang kemudian sambung. Apa dia? Hatta amuta sawmi salasati ayamin kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin. Baik. Untuk kita ambil maklum, perlu ke rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, rawahu Ibnu Majah wa Nisa'i, rawahu Al-Baihaqi. Perlu ke? Jawapannya tak perlu sebab semua hadis Bukhari. Ya, kitab Mukhtasar Az-Zabidi itu adalah kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Maka Fathul Mubdi syarah kepada Az-Zabidi, otomatiklah semua hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Jadi tak perlu bimbang nak kena sebut ke tidak semua. Baik. Selesai. Kemudian berapa markah yang diberi semasa Syafawi? Ianya tetap 100. Sabar 100 juga. Tapi wajarannya 30%. Maknanya dalam tahriri ada 100% juga markah, wajarannya 70%, campur adalah dapat 100%. Jadi ambil maklum, mumtaz bermula 86. Ya, 86. Baik. Kemudian tentang, saya nak tengok soalan balik tadi. Berapa markah yang diberi semasa Syafawi. Baik, saya nak tekankan satu lagi, jangan bimbang. Mereka tak adalah tanya semua hadis-hadis panjang. Mereka akan pecahkan kepada 3 kategori. Yang pertama hadis panjang, yang kedua hadis sederhana panjang, yang ketiga hadis pendek. 3 ni, inilah 3 bahagian yang kalian akan lalui. Hadis panjang kalian akan diuji, hadis yang sederhana pun kalian akan diuji, hadis yang pendek pun kalian akan diuji. Yakni dengan makna isyarat apa? Isyaratnya tak lain dan tidak bukan mestilah hafal semua. Mestilah hafal semua. Jangan dipilih-pilih. Oh, hadis ni pendek, aku nak hafal yang ini. Oh, hadis ini nampak mudah, aku nak hafal yang ini. Hadis yang ini sebutannya agak sukar, aku tak nak hafal. Tak boleh macam tu. Mesti dihafal semua sekali. Yang penting, pesanan ustazah saya, ustazah kami, Ustazah Rosnaini binti Muhammad, jangan stres dalam stam. Bila stres, tekanan datang, doghtun, yang mana tekanan akan mencekam jiwa, membawa kepada penggalian kubur. Itu saya tambah ya. Ustazah saya kata jangan stres. Yang lain tu saya tambah. Ya, nanti dia akan bawa kita kepada penggalian kubur. Kenapa penggalian kubur? Seolah-olah kita dah tewas, kita nak kuburkan diri kita dan langsung kita nak bawa bekal yang tak cukup depan Allah Ta'ala. Sudah pasti tidaklah, tidak, kita katakan tidak membadailah bekalan tersebut. Ustaz, maaf, boleh ke pengajaran kita ambil tajuk utama lepas letak kata adjektif yang sesuai? Contohnya tajuk plus penting dalam kehidupan harian. Kita boleh. Maknanya kita letakkan mayursyidul ilail hadis berlandaskan apa yang kita faham
Dan bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan kita, boleh. Cuma pesanan juga daripada saya, jangan terlampau umum. Contoh tentang tajuk Fadlu Tilawatil Quran wa Ta'ahiduhu, kelebihan membaca Al-Quran dapat pahala. Dapat pahala. Itu jawapan budak-budak. Ini kadang dah peringkat diploma stam. Maka tak memadailah jawapan tersebut. Jadi mestilah bagi jawapan yang menunjukkan tingkat kematangan yang bagus dan sesuai. Baik. Boleh faham semua? Saya harap boleh difahamilah. Baik. Seterusnya kalau ada soalan lagi. Pengajaran. Mungkin saya dah beritahu tadi. Silakan Badrul Hisham. Kongsikan doa atau adab kita ketika hendak membaca hadis. Di antara yang diajarkan adalah tapi apa yang saya nak tekankan ini, terima kasih Badrul Hisham, berkenaan dengan adab dalam membaca hadis, tapi saya pukul rata untuk semua sekali. Dalam apa-apa subjek, buatlah seperti yang diajarkan. Yang pertama, mestilah kita niatkan belajar kita kerana Allah Ta'ala. Nampak macam klise. Niatkan untuk Allah, kerana Allah. Namun, walaupun klise, ramai yang tidak lepas bab ini. Maka sebab itu, saya tak dapat nak gambarkan untuk bagaimana nak betulkan niat, tajdid niat. Tapi antara kaedah yang saya buat untuk saya tajdid niat, saya sentiasa bersumpah dengan almarhum guru saya sebelum beliau meninggal dunia pada semalam. Yang mana yakni saya sentiasa akan bersumpah dengan guru saya almarhumah Al-Ustazah Sayyidah Hajah Mariatul Kifli Hamidi binti Darus, Mudir Mahadinah Islam di Kuala Lumpur Baru. Susah senang semua saya akan bersumpah dengan beliau, bertanya khabar, bagaimana saya nak tajdid niat, semua saya belajar dengan beliau. Baik, itu sedingan saja. Saya tak boleh nak cerita bab tu sebab penuh emosi. Tapi apa-apa pun nak tajdid niat, kalian jumpa guru kalian yang mana kalian rasa itu mampu untuk membimbing diri kalian. Jumpalah guru tersebut. Baik, itu yang pertama, tajdid niat. Yang kedua, adabnya adalah kita membaca doa. Dia membaca doa. Tak kisah apa-apa pun. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syurah alaina pun boleh. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa tatawqura wa tazkir pun boleh. Dan apa-apa doa yang kita tahu. Terpulang. Yang mana yang terbaik. Kemudian yang keempat. Yang ketiga. Jangan tidur dalam kelas. Sebab itu yang tidur dalam kelas, lebih-lebih lagi saat tengah madah tu lah. Itu di antara inilah adab. Nak baca hadis ke, nak baca Quran, nak belajar tafsir, nak belajar tajwid, nak belajar balaghah. Semua sekali itu perlu kepada adab, jangan tidur. Dan ini yang diajarkan oleh almarhum guru saya, Tuan Guru Bahar Saleh rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu. Bila dah ngantuk, janganlah tongkat dagu. Bila dah ngantuk, janganlah kamu menunjurkan kaki ke arah guru ataupun rakan-rakan. Bila dah ngantuk, jangan kamu letakkan kepala kamu di atas meja kerana itu su'ul adab. Itu kita sebut sebagai adab yang buruk. Jadi penting untuk jaga adab. Bila dah mengantuk, antara yang selalu saya lakukan adalah saya akan pegang kitab, saya akan angkat kitab tu, buat macam ni.
Saya takkan letak atas meja. Bila letak atas meja, dia ada tarikan nanti untuk saya buat macam ni, dah lama saya tertidur di atas kitab. Jadi saya akan pastikan saya akan pegang sedemikian. Saya akan pegang, bawa naik atas. Bawa ke atas sedikit supaya kecenderungan untuk tidur itu dapat dielakkan. Dan yang keempat, saya kalau silap minta maaf, dan yang keempat, setelah selesai belajar, doa, tutup doa. Tutup dengan doa. Allahumma inna nasta'udzubika ma 'allamtana fardu ilaihi inda hajatina wa la tunsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tutup dengan doa belajar. Tapi kalau hadis, dalam ketika membaca hadis, seperti mana dimaklumkan tadi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran, sadaqallahul azim. Ya. Jadi itu mudah-mudahan dapat menjawab soalan. Untuk berkenaan dengan adab, saya rasa lebih baik dan lebih cantik kalian ajukan soalan tersebut kepada guru-guru kalian. Kerana guru-guru kita adalah permata. Yang mana kalau hilang permata, belum tentu hilang guru. Namun apabila hilang guru, hilanglah permata. Tolonglah, fahamilah sungguh-sungguh kalam saya tersebut. Jangan sampai suatu saat nanti Allah menarik guru-guru kita dalam kehidupan kita. Ustaz saya nak tanya macam soal hadis ni, dia tanya macam mana, adakah dia tanya ta'arif atau lain Ustaz? Ya, memang wajib dia tanya ta'arif. Hadis mutawatir apa, hadis mursal, muqatta, mu'abbal dan sebagainya, dia akan tanya. Hadis syaz, dia akan tanya. Kemudian dia akan tanya hadis sahih. Memang bermain dekat ta'arif aja. Dalam ni, untuk mustalah hadis, dia akan ta'arif. Cuma dia akan tanya juga hadis, mencabar kita punya kemahiran. Contoh, hadis contoh dalam hadis, saya tak ingatlah soalan ni tahun lepas keluar. Tapi dalam hadis dhaif. Hadis dhaif tu, kelemahan dia tu ada tertentu. Jadi soalan tu tanya, hadis ni kelemahan dia, apa nama hadis yang kelemahan dari sudut ini? Dia akan tanya macam tu. Jadi, jawapan kita mestilah kena ikut apa yang diminta. Daripada sudut apa? Dia tak tanya ta'rif, tapi dia tanya dari sudut apa kelemahan hadisnya. Kita kena keluarkan. Sehingga saya jawapannya mursal dan seterusnya. Seterusnya. Jadi selalunya mabadi' syarah mana akan ditanya ke Ustaz. Ya, dia akan tanya. Fadluhunya dia tanya. Siapa pengasas? Muhammadul Hasan Ar-Mahurmuzi tu dia akan tanya. Kemudian dia akan tanya tentang ta'rif tu. Kemudian dia akan tanya syarah kepada ta'rif, dia akan tanya dia akan tanya mabadi' asyarah. Tapi mabadi' asyarah dalam mustalah hadis ni, dia tak adalah istimdad tu, rasa tak ada. Dia tak adalah mencakupi semua. Ada tertentu-tentu je fadluhunya dan sebagainya. Nanti boleh kita belajar, nanti kita boleh tengok kitab insyaAllah. Ustaz ada soalan namarkah tak? Namarkah ada. Tapi kalau dalam mustalah hadis, ada. Jangan bimbang. Ya ada. Yang penting, hafal. Bila dah hafal, insyaAllah 6 markah, 4 markah, 3 markah, 2 markah, 1 markah, datanglah mana pun markah. 100 markah sekalipun, semua boleh dijawab. Ya, jujurnya hadis ni memang sukar, tapi dia menyeronokkan. Dan saya sangat suka hadis. Sebab itu saya pilih hadis untuk saya bimbing takat mana yang mampu. Jadi saya rasa cukup takat tu malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke. InsyaAllah ada masa saya akan jawab. Jadi saya rasa cukup takat tu. Allahumma jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarqna bi tafarqan maksuma wa la taj'alni lahumma fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nasta'udzinuka ma 'allamtana fardu ilaihi inda hajatina wa la tunsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafara salatul nas. Terima
kasih kepada semua yang dapat ikuti. Mudah-mudahan dapat keberkatan dan kebaikan dan kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa iyyakum ahsanal jazaa.